Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Siapa yang gila nak jadi Perdana Menteri? Pemimpin amanah sokong ambil balik mandat rakyat. Antara tebuk atap, COVID-19 dan penjenayah Makau Scam. PAS nak apa sebenarnya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Sulaiman dari Jom Channel. Tidak dapat dinafikan kenyataan Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau memiliki majoriti dan kerajaan tebuk atap tumbang pada 22 September lalu merupakan berita panas sehingga ke saat ini yang kini sedang melecur kerana kepanasan tak lain tak bukan gerombolan tebuk atap yang diketuai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali dan sekongkolnya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Entah apa yang ditakutkan sehingga melatah dan kumpulan yang menamakan diri mereka Penggerak Komuniti Negara PKN membuat laporan polis, kita pun tidak tahu. Kononnya pengumuman Anwar itu berbau hasutan. Namun kemarin 8 Oktober 2020, Anwar mengeluarkan lagi satu pengumuman. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah diberi keafiatan daripada kegeringan baru-baru ini. Demikian bunyi permulaan pengumuman itu yang diikuti dengan tarikh Anwar diperkenan menghadap baginda. Sehubungan itu, saya ingin menjunjung kasih ke bawah duli tuanku kerana telah memperkenankan untuk saya menghadap pada hari Selasa 13 Oktober 2020 insya-Allah. Pada majlis menghadap tersebut, saya akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah majoriti ahli parlimen yang kukuh dan meyakinkan seperti mana yang saya sebut sebelum ini, ujar Anwar dalam pengumumannya. PKN ini dipercayai sebagai kumpulan yang berkiblatkan Azmin yang melakukan rampasan kuasa menerusi langkah syaratan di saat pemimpin Pakatan Harapan sedang sibuk mengatasi ancaman wabak COVID-19. Pengerusi PKN Nur Hizwan Ahmad dipetik Sinar Harian pada 2 Oktober lalu sebagai berkata, perhimpunan hari ini adalah untuk membuat laporan polis agar tindakan dapat dilakukan bagi menghentikan kegilaan itu. Ia tidak boleh biarkan lagi supaya kita bersama-sama dapat teruskan kehidupan, bangunkan negara serta keluar daripada pandemik coronavirus COVID-19. Mohon setiausaha politik kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin ini supaya jangan terikut perangai munafik di mana anda ketika di saat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Menteri Keuangan, Lim Guan Eng dan lain-lain sedang merangka strategi memerangi COVID-19 dan kesan akibatnya kepada ekonomi negara. Buatlah laporan polis banyak mana pun, rakyat tidak terhibur dengan jenaka Abah hendak menggunakan rotan kepada yang ingkar SOP arahan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Tanpa pengumuman Anwar Ibrahim pun, kerajaan sekarang sudah tidak dapat berfungsi dengan efisien. Sejak 3 Oktober lalu, menurut Nur Hisham, semua individu kontak rapat dengan Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad dikeluarkan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO selama 14 hari dan diarah memakai gelang kuarantin. Zulkifli disahkan positif COVID-19 telah hadir dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan Muhyiddin Yassin. Menurut laporan media, anggota kabinet yang turut hadir termasuk Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kejeraya Datuk Fadilah Yusof dan Menteri Pendidikan Razi Jidin. Antara pegawai tertinggi kerajaan yang hadir dalam mesyuarat itu termasuk Dr. Nur Hisham sendiri, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur dan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Afendi Buang. Sesungguhnya, rakyat mahu menamatkan kerajaan yang tiada hala tuju, rakus menumpangkan kerajaan negeri, mengamalkan 2 darjat dalam tindakan mereka
dan gagal mengatasi masalah wabak COVID-19. Kalau Anwar Ibrahim menghasut, mana mungkin Yang di-Pertuan Agong berkenan untuk menerima beliau menghadap. Yang cuba menghalang cubaan Pakatan Harapan untuk mengambil balik mandat yang dicuri pada 1 Mac lalu adalah gerombolan yang memperkecilkan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk menerima menghadap rakyat baginda. Letak tangan di dahi dan fikir dengan waras, siapa sebenarnya yang gila nak jadi Perdana Menteri? Pada hakikatnya, pemimpin amanah sepakat, khususnya berhubung pendirian parti, mengenai sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil semula mandat rakyat yang dicuri oleh pemimpin Perikatan Nasional yang dirancang oleh Datuk Seri Azmin Ali dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof pada sepanjang minggu ini menzahirkan pandangan parti itu secara terus terang. Logiknya Perdana Menteri ke-9 akan dipilih di kalangan yang ada majoriti dan akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenan dan akan berlaku pelantikan. Itulah yang dijangkakan akan berlaku pada 13 Oktober dan pasca 13 Oktober nanti, dan akhirnya secara logik akan terbentuk sebuah kerajaan baru di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tegas Mujahid dalam kenyataan terbarunya. Mengulas mengenai kewajaran tindakan Anwar Ibrahim dengan mengambil kira negara berdepan pandemik COVID-19, Mujahid memberi 4 hujah, iaitu: pertama, mengembalikan mandat asal yang diamanahkan oleh pengundi kepada Pakatan Harapan pada pilihan raya umum 2018 yang telah dijatuhkan oleh Langkah Syaratan melalui perancangan licik Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali semasa COVID-19 melanda negara. Mujahid percaya mandat asal akan mengembalikan kepercayaan rakyat semula kepada kerajaan dan ia sangat diperlukan pada saat krisis. Kedua, membentuk majoriti yang kukuh setelah majoriti kerajaan Muhyiddin terbukti sangat rapuh. Sedangkan semasa krisis seperti ini, sebuah kerajaan yang kukuh majoritinya sangat diperlukan. Kata Mujahid, Anwar Ibrahim memiliki kekuatan itu untuk menyumbang kepada pengurusan krisis COVID-19 dengan sokongan majoriti yang lebih padu dan kukuh. Ketiga, mengembalikan balik asal kedudukan kuasa yang diambil secara demokratik oleh Pakatan Harapan dahulu selepas kes awalan yang buruk ditunjukkan oleh Langkah Syaratan supaya tindakan sebegitu rupa tidak lagi berulang. Mujahid melihat langkah Anwar adalah rebooting situasi untuk pemeliharaan proses demokrasi dan prinsipnya supaya kerajaan yang akan dibentuk di masa hadapan mestilah daripada mandat rakyat melalui pilihan raya dan bukan tebuk atap. Keempat, membina kesepaduan rakyat yang telah dinodai oleh sekelompok puak yang berfikiran perkauman sempit dan para penunggang agama yang menjadi pendukung tegar terbentuknya Kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Propaganda terancang yang tidak ada asas semata-mata menimbulkan kebencian kaum terbukti satu pembohongan, ujar Mujahid. Beliau berkata, langkah Anwar Ibrahim adalah menolak kelompok ini yang boleh menjejaskan kesepaduan rakyat dan misi beliau ialah berusaha membentuk semangat perpaduan nasional yang akan menyumbang kepada penyelesaian krisis COVID-19 hari ini. Mujahid menegaskan pihak yang mempolitikkan COVID-19 ialah mereka yang mengambil alih kerajaan melalui scheme of things tanpa visi dan lebih tertumpu mengagihkan habuan sebagai balasan sokongan. Sebab itu Kerajaan Perikatan Nasional membuat sesuatu yang tak pernah dibuat oleh mana-mana kerajaan, iaitu kabinet yang bersaiz XXXL, jaminan GLC kepada ahli parlimen dan hasilnya ialah anggota kabinet yang tidak kompeten dan ahli parlimen yang hilang fokus mengendalikan krisis, tegasnya. Bekas Menteri Agama itu juga membidas pendekatan kerajaan sekarang. Bagaimana polisi dan keputusan semasa dapat dijayakan jikalau anggota kabinet XXXL gagal berfungsi? Bagaimana pula persepsi penguatkuasaan yang dilihat berlaku secara sistem berkasta? Soalnya, Mujahid mengajak kita mendoakan agar langkah Anwar Ibrahim sampai dengan izin Allah pada 13 Oktober di balai menghadap istana. Beliau tidak lupa mengingatkan jika sampai masanya nanti, kita usah berseronok dan bersorak. Kita harus insaf dan merendah diri kerana bebanan atas bahu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan majoriti ahli parlimen yang menyokongnya lebih berat daripada apa yang boleh kita bayangkan. Ia bukan tentang politik kuasa tetapi amanah dan taklif menguruskan negara di saat krisis. Jom channel bersetuju bahawa kita tidak harus membiarkan negara yang dilanda krisis pandemik dikendalikan oleh sebuah kerajaan tanpa mandat rakyat, lemah dan tanpa hala tuju nasional. Kerajaan baru akan membawa prinsip kejujuran, kesepaduan nasional, kerajaan berjiwa rakyat dan kepantasan adaptasi berekonomi dalam era kelaziman baru. Jangan kelak kita menyesal kerana mempertikaikan soal kewajaran
atau atas alasan gencatan senjata. Amin ya rabbal alamin, semoga dipermudahkan urusan. Sekali pandang, kita tidak nampak apa kaitannya pesalah COVID-19 dengan pengubahan wang haram oleh penjenayah Macau Scam. Kedua berita itu mendejah di tengah-tengah perutusan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyebut Abah akan menggunakan rotan. Namun apa yang tidak dapat dilihat ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan bekas Menteri Dalam Negeri ketika negara ditadbir oleh Pakatan Harapan. Kini jawatan itu dipegang oleh Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ketua Biro Pendidikan Politik DAP, Liu Chin Tong, menegaskan COVID-19 yang mencanak naik dicetuskan oleh cubaan rampasan kuasa kerajaan warisan di Sabah oleh Muhyiddin, Hamzah Zainuddin dan Tan Sri Musa Aman. Kebetulan Musa Aman baru saja dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di negeri berkenaan. Kemudian, rakyat dikejutkan dengan berita gembira bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya menupaskan kegiatan Macau Scam yang telah bertahun-tahun memangsakan pesara dan rakyat biasa yang naif. Berita Harian pula melaporkan SPRM menahan 10 individu termasuk 8 pegawai kanan polis Diraja Malaysia serta merampas wang tunai RM100,000 berhubung siasatan kes kegiatan pengubahan wang haram hasil aktiviti judi dalam talian dan Macau Scam. 4 pegawai kanan terbabit merupakan seorang berpangkat Assistant Commissioner ACP, Superintendent, Deputy Superintendent dan Assistant Superintendent serta 2 anggota berpangkat Lance Corporal. Semua anggota terbabit bertugas di Bukit Aman dan Ibu Pejabat Kontingen Polis IPK Selangor. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani juga mengesahkan penahanan 2 pegawai kanan daripada JSJ Bukit Aman yang dipercayai ada kaitan dengan pengubahan wang haram membabitkan selebriti tanah air. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam bahasa yang bernada budiman berkata, beliau bimbang terhadap salah laku yang berlaku dalam kalangan anggota polis. Kita bukan mahu mencari salah polis, kita mahu integriti PDRM terus dijaga dan menjadikan PDRM sebuah badan yang dihormati dan dapat berkhidmat secara amanah terhadap negara dan rakyat, ujarnya. Beliau menyarankan satu badan bebas aduan dan salah laku polis perlu ditubuhkan segera bagi mengekang kegiatan yang tidak bermoral dan jelas salah di sisi undang-undang yang berlaku dalam kalangan polis. Saya juga ingin menegaskan bahawa rang undang-undang Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis IPCMC telah dibentangkan pada bacaan kali pertama di Dewan Rakyat semasa Pakatan Harapan memerintah, katanya. Walau bagaimanapun, RUU tersebut ditarik balik selepas jawatan kuasa pilihan khas rang undang-undang membuat pendengaran awam bersama kaki tangan polis di beberapa negeri. Difahamkan ia untuk penambahbaikan. Namun apa yang berlaku, Perikatan Nasional cuba menggantikannya dengan rang undang-undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Saya berpendapat ianya tidak dapat dilaksanakan secara berkesan memandangkan terdapat peruntukan yang mewajibkan IPCC untuk memberikan notis awal sebelum membuat apa-apa lawatan atau semakan terhadap PDRM. Sudah tentu secara logik prosedur ini mampu mempengaruhi proses siasatan yang mana mereka yang bersalah mempunyai peluang untuk menutup kesalahan mereka, tegas Salahuddin. Cuba kita fikir baik-baik, jika para menteri yang bertanggungjawab ke atas penguatkuasa itu kompeten, adakah akan berlaku Macau Scam, jenayah korupsi dan gelombang ketiga COVID-19? Pepatah Turki menyebut, busuk ikan bermula di kepala. Sungguh kita sayang negara kita sayang PDRM. Kita tidak mahu skandal keuangan atau apa-apa salah laku berlaku dalam kalangan polis yang turut menjejaskan imej PDRM dan memalukan negara. Semua kebejatan ini bermula daripada yang memegang kuasa politik negara. Nampaknya pemimpin PAS turut terasa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa beliau telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk menghadap. Naib Presiden PAS Idris Ahmad dipetik Harakat Daily sebagai berkata, sepatutnya apabila seseorang itu menjadi pemimpin, biarlah ia bertindak menyenangkan rakyat terutamanya di dalam suasana negara sedang menghadapi COVID-19. Menurut laporan, Idris berpendapat tindakan Anwar itu akan memberi risiko dan mendatangkan mudarat kepada negara, terutamanya mengganggu dari sudut kestabilan ekonomi dan keamanan di negara ini. Anwar sebenarnya nak apa? Beliau nak bawa negara ini ke mana? Tiba-tiba beliau tidak habis-habis dengan agenda peribadinya. Sepatutnya kita sekarang sama-sama lupa sekejap soal berpolitiking ini daripada duduk bergaduh sesama sendiri
ujarnya seperti dipetik Harakah Daily. Tambahnya lagi, dalam kalangan ahli-ahli politik, mereka sudah memperolehi allowance, pencen dan pelbagai kemudahan sedangkan rakyat berada dalam keperitan. Berapa ramai yang kena buang kerja? Berapa ramai yang sedang menunggu rumah-rumah untuk dilelong dan sebagainya? Ini yang patut difikirkan oleh kita semua. Bukan duduk fikir mabuk nak menjadi Perdana Menteri, tegasnya. Mungkin betul nasihat Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, supaya ahli PAS melakukan sembahyang hajat bagi menolak kebodohan. Kenapalah kebodohan ditunjukkan untuk tutup kesalahan pemimpin mereka? Saya doakan mereka dibuang sifat melulu taklid pimpinan mereka. Katanya dipetik daripada perbualan dalam kumpulan WhatsApp Wacana Ilmu Seni Budaya baru-baru ini dipetik Malaysia Deadline. Walaupun kenyataan sinis pengurusi keadilan Selangor itu ditujukan kepada PAS kawasan Titiwangsa, tetapi dalam konteks ini ia relevan dipanjangkan kepada Idris untuk diambil maklum. Persoalan yang dibangkitkan oleh Idris berhubung rakyat yang kena buang kerja, rumah akan dilelong dan segala mehnah yang berlaku bukan dalam kuasa Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang. Semua maslahat itu kini tanggungjawab Kerajaan Tebuk Atap. Beliau patut ajukan persoalan itu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali dan Presidennya sendiri, Datuk Seri Hadi Awang yang begitu rakus menjatuhkan kerajaan lalu yang sedang membuat kerja dengan baik. Di kalangan merekalah yang sebenarnya duduk fikir mabuk nak menjadi Perdana Menteri. Akibatnya, sehingga ke saat ini, negara berada dalam keadaan yang tidak stabil. Anwar Ibrahim bersama Pakatan Harapan hanya mahu mengambil alih kepimpinan Putrajaya agar krisis ini dapat ditangani menerusi kepimpinan yang kukuh jati diri, ikhlas, telus dan jujur dikala berhadapan dengan situasi yang menekan seperti COVID-19. Ia bukan kepura-puraan menggunakan COVID-19 untuk menagih simpati agar kebejatan dapat ditutup rapi. Kerajaan yang berpura-pura bercakap tentang kesepaduan nasional tetapi terpendam karat jahiliah perkauman tidak mungkin mengemudi suasana krisis hari ini kerana hilang kejujurannya kepada komitmen untuk melahirkan ketahanan nasional, ujar Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof dalam salah satu daripada kenyataannya yang menyokong tindakan Anwar Ibrahim yang dipertikai pemimpin PAS itu. Namun kerajaan yang bobrok itulah yang dipertahankan oleh Idris Ahmad dalam gerombolannya. Malu sungguh Islam dengan adanya pemimpin seperti ini. Justru kita kembalikan soalan yang sama kepada Idris Ahmad. Setelah duduk di Putrajaya, kami tidak nampak PAS memperjuangkan Islam pun. PAS nak apa sebenarnya? Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.